Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So baik, kita akan sambung lagi berkaitan dengan topik kepentingan penyeliaan tapak di tapak bina. Apakah kepentingan penyeliaan di tapak bina? Siapakah yang terlibat di dalam penyeliaan di tapak bina? Kita akan tengok di dalam topik ini. So yang pertamanya adalah bagi kepentingan yang pertama adalah untuk memastikan kontraktor memenuhi tanggungjawab lah. Ini kepentingan kita menyelia tapak tadi. Yang pertama, untuk memastikan kontraktor tadi memenuhi tanggungjawab dia. Okey, arkitek dan juga jurutera akan mengadakan lawatan lebih kerap sekiranya terdapat masalah di tapak bina. Kegagalan pihak perunding membuat lawatan tapak bina boleh menimbulkan masalah seperti kualiti bangunan yang tidak memenuhi spesifikasi. Jadi kat sini arkitek dan juga jurutera memain peranan yang penting di dalam mengawal selia kontraktor supaya melakukan kerja seperti mana spesifikasi yang telah disediakan. Okey, jadi kalau arkitek dan juga jurutera perunding ni tidak turun ke tapak menyelia, kemungkinan akan melibatkan kualiti bangunan tersebut lah. Okey, kemudian kerani tapak akan dilantik untuk mewakili pihak arkitek atau jurutera di tapak bina. Jadi dia perlu ada wakil lah daripada jurutera ataupun arkitek di tapak yang mana yang mewakili jurutera dan juga arkitek ni adalah kerani tapak lah. Kerani tapak. Okey, kerani tapak ataupun penyelia tapak. Kerani tapak ataupun penyelia tapak ni biasanya terdiri daripada biasanya graduate daripada diploma lah, diploma civil engineering. Biasanya kalau dia mohon kerja, so biasanya dia akan dapat jawatan sebagai penyelia tapak lah kat sini Okey, jadi tugas penyelia tapak ni banyak juga sebenarnya Okey, so kita tengok apakah tugas-tugas kerani tapak ataupun penyelia tapak ni Kerani tapak merupakan wakil lah tadi, wakil daripada pihak klien yang akan berada di tapak lah, di tapak bina sepanjang projek tadi berjalan. Okey, dia dikenali sebagai COW ataupun Clerk of Work ataupun Site Inspector ataupun Site Supervisor ataupun Building Quality Officer. Ini biasanya lah nama-nama yang biasa kita dengar lah untuk jawatan tersebut. Okey, kerani tapak bekerja di bawah arahan dan penyeliaan jurutera residen atau arkitek. Okey, tugas utama kerani tapak adalah untuk mengawasi dan menyelia kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor itu mengikut lukisan dan juga spesifikasi dia. Jadi tugas dia sama dengan jurutera dan juga arkitek tadilah. Cuma wakil dia dekat sini adalah kerani tapak tadilah, yang mana untuk mengawasi kontraktor supaya dia kontraktor tadi menjalankan kerja-kerja seperti mana spesifikasi ataupun lukisan yang telah disediakan Okey, ini adalah contoh organisasi lah. So ni klien, kemudian dia akan ada dekat sini adalah superintendent officer SO, kemudian dia ada project architect office ataupun design team. So kat sini consultant engineer, specialist consultant. Untuk di bawah architecture dia akan ada resident architect RA, kemudian dia ada architect clerk of work ni COW lah Kemudian dekat consultant ini dia akan ada RE lah kat sini, resident engineer. Kemudian dia akan ada COW clerk of work untuk structure. Okey, structure dan juga mechanical dan juga electrical lah kat sini. Ini bahagian arkitek. So dia akan ada clerk of work untuk arkitek, so dia akan ada clerk of work untuk structure dan juga mechanical electrical lah kat sini. Kemudian ini main contractor main contractor. Di dalam main contractor biasanya dia akan ada project manager lah. Okey, kemudian dia akan ada site supervisor, site agent, safety officer. So di bawah main contractor ini dia akan ada subcontractor lah ataupun nominated subcontractor NSC So dekat ni dia ada general foreman, ataupun carpenter, welder, general worker. So kat sini dia ada plumber, skill worker, tiler, installer, machine operator.
Kemudian kat sini dia ada supplier dan juga agent. Dia pecah kepada 3 lah kat sini. Normally pecah pada 3. So okey, jadi memandangkan kerja kerana tapak ni adalah sangat penting, terutamanya di sesuatu tapak projek tersebut lah, kerana dia mewakili engineer dan juga arkitek. Okey, jadi dia perlu ada apakah kemahiran yang patut ada pada kerani tapak. Yang pertama adalah dia mesti mahir dalam lukisan pembinaan dan membuat laporan kepada pihak jurutera. So dia mesti mahir dalam lukisan, sebab biasanya kita sebagai teknikal ni biasanya akan kita nak buat laporan, nak tulis ayat, buat karangan kan, biasanya dia banyak melukis. So kita akan buat structure, kita akan terang ayat sedikit-sedikit untuk melaporkan kepada pihak jurutera. Biasa pihak jurutera ni lebih kepada visual, gambar-gambar supaya lebih faham untuk imaging sesuatu problem tersebut. Kemudian melaksanakan pemeriksaan secara visual. So dia akan buat pemeriksaan lah secara visual. Kemudian pengukuran dan mengambil sampel di tapak. So ini dia kena pandai mengukur lah, dan juga mengambil sampel di tapak. Okay, faham spesifikasi, kena faham spesifikasi kerja serta cara kerja dalam membuat semakan kerja kontraktor. So dia kena faham spek tadi, kena faham plan yang telah disediakan oleh pihak konsultan. Clerk of work kerana tapak tu kena faham, sebab dia akan menyelia kontraktor di tapak tersebut. Kalau dia tak faham macam mana dia nak menyelia, spesifikasi kerja ni adalah dia punya rujukan, kitab dia lah kat situ. Dia kena mahir kat situ. Kalau kita dah mahir dekat spesifikasi, barulah kita boleh melakukan kerja-kerja penyeliaan. Okey, perlulah berpengetahuan tentang keselamatan dan juga kesihatan. Jadi selain daripada pengetahuan teknikal, keselamatan dan juga kesihatan adalah sangat-sangat utama. Sangat-sangat utamalah, yang mana safety first. Dekat tapak ni kita mesti letak keselamatan ni yang paling utamalah. Memberi nasihat dan juga pandangan kepada pihak kontraktor bagi pelaksanaan kerja yang tidak mengikuti spesifikasi. So dia kena nasihat lah kalau kontraktor yang tidak mengikuti spesifikasi. Membuat keputusan bagi perubahan kecil setelah berbincang dengan pihak jurutera ataupun arkitek. So dia boleh buat keputusan untuk perubahan yang kecil lah, itu pun setelah dia berbincang dengan jurutera dan juga arkitek. Okey, masih lagi kebolehan kerani dia tapak. Kemudian mempunyai pengetahuan yang luas dalam industri pembinaan, termasuk jenis-jenis bahan binaan dan teknologi terkini. So dia kena mengetahui juga pengetahuan yang luas berkenaan dengan bahan binaan, supaya kerani ni dia tidak tertipu oleh kontraktor lah kan. So dia kena tahu bahan yang ada dekat dalam spek, dan juga bahan yang di supply oleh pihak kontraktor tersebut, supaya dia boleh check dari segi kualiti bahan tersebut. Keupayaan memberi pandangan kepada arkitek, jurutera dan juga klien. Mesti ada keupayaan memberi pandangan. Jadi kena ada keupayaan memberi pandangan. Kemudian berdisiplin. Disiplin ni sangat penting lah, dan bekerja bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab. Okey, jujur, disiplin. Jujur boleh diharap, serta cekap menjalankan kerja pengawasan tapak. Sikap jujur perlu kerana untuk mengelakkan kerani tapak dari dipengaruhi oleh pihak kontraktor, contohnya merasuah kerani tapak agar tidak melaporkan sebarang kejadian negatif di tapak, seperti membekalkan bahan yang kurang baik, kurang berkualiti tadi kan, menyembunyikan kecacatan kerja, contohnya bancuhan simen yang tidak mengikuti spek. Sepatutnya bancuh grade 30, dia bancuh grade 25. So ini perlulah jujur lah, kena beretika. Okey, ataupun lepaan simen yang terlampau nipis dan pelbagai kecacatan yang lain. So clerk of work perlu jujur dan juga amanah dalam melaksanakan tanggungjawab. Tugas-tugas kerani di tapak. Apakah tugas-tugas kerani tapak? Yang pertamanya adalah menjalankan atau membantu dalam ujian terhadap tanah dan bahan binaan yang dilakukan di luar ataupun di makmal. Biasanya kerana tapak ni akan menjalankan atau membantulah uji kaji tanah, seperti sand replacement ataupun cube test, ataupun uji bahan binaan untuk kita uji tensile test. So ini kerja-kerja tugas kerana tapak lah.
Kemudian memberi bantuan teknikal berhubung dengan pembinaan bangunan dan struktur lain serta kaji ukur atau penyediaan laporan kaji ukur. So dia memberi bantuan lah, bantuan teknikal berhubung berkenaan dengan laporan kaji ukur. Kemudian yang ketiga, mewakili arkitek bangunan dan jurutera awam di tapak pembinaan bagi memastikan pematuhan spesifikasi reka bentuk dan pengekalan piawaian yang diperlukan ke atas bahan dan kerja. Okey. Menggunakan pengetahuan teknikal berhubung dengan prinsip dan amalan bangunan dan kejuruteraan awam untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja lah. So dia perlu tadilah berpengetahuan, kemahiran yang ada pada penyelia tapak ni akan membantu untuk solve masalah di tapak. Yang kelima, membantu dalam menyediakan anggaran kuantiti. Okey, kerana tapak perlu ada kemahiran untuk membuat anggaran kuantiti lah. Contohnya di tapak, biasanya untuk hari ini kita katakan kita nak buat di first floor, jadi kita nak order material, perlu kita buat calculation pada first floor saja. Kita ada secara keseluruhan, kita ada daripada QS, tetapi untuk pembinaan biasa kita akan buat stage by stage. Jadi kerana tapak perlu main peranan untuk membuat anggaran kuantiti stage by stage. Okey, kemudian memeriksa bahan-bahan di tapak sama ada berkualiti, mematuhi spesifikasi yang telah dinyatakan dalam kontrak binaan. So dia kena memeriksa lah bahan-bahan yang telah dihantar oleh supplier supaya dia mengikuti spesifikasi lah. Kemudian memeriksa agar kerja di tapak dijalankan mengikut jadual. So yang seterusnya perlu juga dia kena mengawasi kerja-kerja tapak mengikut jadual, sebab kita dah buat schedule, so perlu ikut schedule tu. Kalau tak ikut pun masalah juga, sebab kerja tadi tidak akan siap on time lah kalau kita tak ikut jadual. Ini pun penting juga. Kemudian yang ke-8, kerana tapak perlu menandatangani setiap helai rekod harian yang menyatakan jenis kerja, bahan serta cara kerja yang dilakukan untuk suatu hari dalam buku harian tapak kontraktor. Dia perlu menandatangani lah, ini kerja-kerja tugas kerani tadi, menandatangani setiap helai rekod harian lah, okey, yang dibuat oleh pihak kontraktor. Okey, membuat lakaran untuk bahagian-bahagian tertentu bangunan yang dirasakan perlu untuk arkitek membuat analisa dan keputusan. So biasanya dia akan buat laporan kepada arkitek sekiranya ada masalah, untuk mendapatkan perbincangan dengan arkitek dan juga engineer lah. Okey, kemudian menggambarkan, membuat nota-nota serta lakaran ke atas kerja yang tidak memuaskan atau untuk cadangan sesuatu perubahan kerja serta diberi kepada arkitek untuk tindakan dan arahan selanjutnya. Jadi kita kena buatlah kalau ada masalah. Jadi kerana tapak perlu ambil gambar, buat nota sikit, kemudian hantar kepada arkitek dan juga engineer untuk mendapatkan tindakan yang selanjutnya lah. Okey. Kemudian tadi mengambil gambar, ambil nota dan lakaran yang dibuat juga diberi kepada pihak juru ukur bahan untuk membuat anggaran kos yang terlibat serta mendapat gambaran dan ukuran yang tetap mengenai sesuatu item kerja yang berkenaan. Jadi dia perlu juga hantar kepada bahagian QS lah untuk cek dia punya kos, untuk cek dia punya kos. Penting juga agar tidak terlebih, agar tidak burst bajet lah. Kemudian yang ke-12, lawatan bengkel kontraktor untuk mendapatkan maklumat serta memeriksa kerja dan bahan-bahan yang disediakan oleh kontraktor. So kita kena pergi juga ke bengkel-bengkel kontraktor lah untuk memeriksa dari segi kualiti lah kat sini. Kemudian menghadiri mesyuarat tapak sebagai pembantu dalam memberi maklumat yang tepat sekiranya diperlukan oleh pihak konsultan serta menimbal balik maklumat laporan yang diberikan oleh kontraktor kepada pihak konsultan. Jadi adalah kita ada wakil konsultan tadi, dia akan datang, dia akan menimbal baliklah laporan yang dibuat oleh kontraktor dengan kerani tapak tadi. Okey, apakah dokumen yang perlu difahami? Dokumen yang perlu difahami oleh kerani tapak. Yang pertama tadi, kita akan listkan apakah dokumen-dokumen yang perlu difahami. Yang pertama, dokumen kontrak lah. Dokumen kontrak perlu kena faham. Kemudian lukisan pembinaan,
kemudian spesifikasi, arahan teknik, method statement dan juga sampel produk. Method statement ni contohnya untuk cara-cara untuk menuang konkrit ke dalam acuan. So dia ada method statement dia lah. Method statement untuk memasang culvert katakan. So dia perlu mengikut, dia kena faham method statement ni, biasa kita boleh dapatkan daripada konsultan lah. Okey, rekod dan laporan tapak bina. Rekod dan juga laporan tapak bina iaitu diary tapak lah, diary tapak. Okey, diary tapak ini juga dikenali sebagai buku harian tapak. Ia merupakan rekod penting di tapak bina berkaitan aktiviti di tapak bina sepanjang tempoh pembinaan. Ia boleh dijadikan dokumen rujukan sekiranya berlaku tuntutan dan juga pertikaian pihak kontraktor. So ini pentinglah, ini sebagai bukti sekiranya berlakunya pertikaian di antara pihak kontraktor, so kita ada bukti. Diary ini perlu dijaga dengan baik dan perlu disimpan dengan selamat di tapak bina mulai tarikh permulaan kerja hinggalah siap. Pengisian buku harian tapak bina merupakan tugas harian pihak kontraktor dan disahkan oleh kerani tapak. Disahkan oleh kerani tapak. Yang buat rekod diary kontraktor, yang mengesahkan diary tadi adalah kerani tapak, iaitu wakil daripada arkitek dan juga engineer. Okey, di dalam kandungan buku harian tapak, apakah kandungan dia? Biasanya dia ada nama projek, klien, nama kontraktor, tarikh dan hari bekerja, keadaan cuaca. Keadaan cuaca ni sangat penting lah untuk sekiranya hujan dan sebagainya ataupun ni yang tidak dapat dielakkan, so kita boleh claim EOT. Okey, kedatangan pekerja, senarai logi dan mesin yang digunakan, catatan kerja yang dibuat, status kemajuan kerja yang baru bermula, lokasi bekerja dan subkontraktor yang menjalankan kerja tersebut. Pelawat tapak, nama majikan, masa masuk dan keluar, tanda tangan kerani tapak dan wakil perunding. Pegawai penyelia dan wakil kontraktor yang berkenaan pada akhir setiap hari bagi menyetujui dan menandatangani catatan-catatan yang dibuat dalam buku harian. Okey, dia pula ada pegawai penyelia lah ataupun wakil daripada kontraktor untuk tanda tangan juga kat situ. Dan disahkan oleh kerani lah. Okey, buku harian tapak bina juga hendaklah disemak oleh pegawai penguasa dan lain-lain pegawai atasan setiap kali mereka membuat lawatan ke tapak bina bagi memastikan ianya sentiasa digunakan serta dijaga dengan teratur. Buku harian tapak bina yang berasingan hendaklah digunakan bagi tiap-tiap satu tapak bina. Maknanya kena buat, tak boleh kita combine projek A, projek B kena combine dalam satu, tak boleh. Setiap projek mesti ada buku harian dia sendirilah. Okey, jadi biasanya kalau pihak penguasa datang, macam konsultan atau arkitek datang, dia akan semaklah buku ni biasanya. Okey, laporan kemajuan kerja. Okey, laporan kemajuan kerja ni pentinglah untuk kita mengetahui progres kerja. Laporan akan disediakan oleh kontraktor. Biasanya disediakan oleh kontraktor dan disahkan oleh pihak perunding. Pihak perunding akan membuat pemeriksaan rambang untuk membandingkan kemajuan di tapak dengan kemajuan yang dilaporkan. Kandungan laporan merangkumi yang pertama maklumat projek, butiran projek, plan tapak, pihak yang terlibat dalam pembinaan dan carta organisasi, laporan kemajuan fizikal, kewangan, laporan kerja pihak subkontraktor dinamakan, arahan pihak arkitek ataupun jurutera, laporan kesihatan, keselamatan dan pekerja, kemudian rekod tapak, kelulusan pihak berkuasa, gambar kemajuan tapak bina. Ini adalah antara kandungan yang perlu ada di dalam laporan kemajuan kerja. Okey, kemudian mesyuarat. So, mesyuarat ni penting jugalah. Mesyuarat tapak bina merupakan platform komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan bagi membincangkan isu pelaksanaan projek. Sekiranya terdapat masalah-masalah yang timbul, ia boleh dibincang dan selesaikan dengan cepat. So, mesyuarat pentinglah untuk kita bincang masalah permasalahan ataupun membuat penyelarasan kerja.
Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat, yang pertamanya adalah perubahan skop kerja. Perubahan skop kerja mungkin kita plan, kita buat plan tadi, perancangannya lain, mungkin tidak boleh dilaksanakan, so perlu buat perubahan skop. Kemajuan kerja, kita bincang berapa kemajuan kerja. Isu yang menjejaskan kualiti projek, isu yang menjejaskan kemajuan projek, kualiti kerja pembinaan. Ini yang dibincangkan di dalam mesyuarat itulah. Pentinglah benda ni, kemajuan ni penting, kalau lambat kena denda. Kemudian dari segi kualiti kerja, kualiti pembinaan pun penting juga. Ini untuk menjaga kehendak klien ni. Okey, mesyuarat biasanya ada beberapa jenis mesyuarat lah. Yang pertamanya adalah mesyuarat tapak bina pertama. Kemudian mesyuarat tapak bina, mesyuarat teknikal dan juga mesyuarat penyelarasan. Okey. So kita akan tengok apakah dia mesyuarat tapak bina pertama. Okey, ataupun mesyuarat pra pembinaan. Okey, mesyuarat ini akan diadakan beberapa segera, yang boleh selepas pengeluaran surat setuju terima tender. Setelah dapat setelah kita lantik kontraktor, maka mesyuarat ini akan diadakan lah. Penting kerana ia merupakan pertemuan pertama di kalangan mereka yang akan bekerjasama di dalam kontrak tersebut. Di dalam mesyuarat ini, wakil klien akan menerangkan kehendak kontrak yang perlu dilaksanakan dan prosedur-prosedur yang perlu dipenuhi oleh kontraktor akan dibincangkan dan dipersetujui di dalam mesyuarat ini. Okey, mesyuarat tapak bina pula apa dia? Mesyuarat tapak bina mestilah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Mesti dilaksanakan sekali dalam sebulan. Namun begitu, bagi projek yang penting dan perlu disiapkan segera, mesyuarat ini akan dijalankan dengan kerap lah. Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat tapak bina, yang pertamanya adalah skop kontrak. Skop kontrak, perlu tahu skop kontrak. Kemudian perubahan skop kontrak. Kemudian kemajuan fizikal dan kewangan projek. Isu yang menjejaskan kualiti projek, isu yang menjejaskan kemajuan projek. Okey, aduan awam, maklum balas pelanggan. Okey, aduan awam mungkin ada aduan awam bising dan sebagainya, ataupun jalan kotor dan sebagainya lah, mengganggu laluan dan sebagainya. Mungkin kena bincang benda ni sebab dia akan menjejaskan progres kerja, kualiti kerja pembinaan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan. Okey, kemudian apakah dia mesyuarat teknikal? Mesyuarat teknikal ni adalah merupakan mesyuarat yang dilakukan apabila perlu untuk membincangkan secara terperinci masalah berkaitan isu-isu teknikal di tapak lah. So ini jika perlulah, jika kita buat mungkin ada masalah di tapak dari segi plan dan sebagainya, dia akan buat satu mesyuarat teknikal lah. Okey, kemudian mesyuarat penyelarasan, ia merupakan mesyuarat yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan projek. Sentiasa setiap mesyuarat diminitkan. Untuk ini diminitkan, minit mesyuarat hendaklah disediakan dan diedarkan seberapa segera yang boleh selepas mesyuarat. Okey. Jadi untuk kepentingan penyelidikan tapak bina, sampai di sini saja. Kita akan pergi kepada next video untuk penyelidikan terhadap keselamatan di tapak bina. Jadi untuk ini sampai di saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.